Nama saya Muhammad Zaid. Saya berumur 32 tahun. Dalam game orang panggil saya Papa Zaid. Dan saya seorang streamer. Kisah dia sebab masa saya main bola dulu, saya kena hamstring. Masa tu wakil untuk Jabatan Perdana Menteri. Then saya decide, lepas saya kena hamstring tu, saya nak berjalan, nak berjogging pun tak boleh. And then saya decide untuk pergi ni try pergi ke dunia streaming. And then kat situ bermulanya kisah menjadi seorang streamer ni. Macam saya dah biasa sebab saya memang suka orang kata suka uji diri senang kata kan. Tak apa orang kata macam mana saya memang jenis cabar diri senang cerita. Saya cabar diri saya senang cerita untuk pergi ke dunia streaming ni, dalam dunia gaming ni senang cerita. So saya cabar diri saya. Time tu memang saya orang kata tak berharap bukan tak berharap, orang kata langgar je. Sebab rasanya time tu memang kat kepala saya memang benda tu je. Bukan sebab kita nak bekerja sebagai streamer. Time tu memang hobi je sebenarnya. Sebelum ni saya dah kerja macam-macam macam-macam saya buat. Speedmark pun saya pernah kerja apa semua. Orang kata saya nak cuba benda ni, saya cuba. Itu je lah saya cabaran untuk jadi streamer ni. Sebenarnya kena sabar. Cabaran dia banyak lah orang kata kan. Masa tu memang peranan orang kata. Benda paling cabar nak kena bertahan. Kena bertahan. Bukan sebulan benda ni kita buat, dia terus meletup. Saya pun orang kata dalam 3 tahun macam tu baru nak rasa senang sikit lah orang kata. Tapi dia tak sentiasa kekal benda ni. Dia turun naik. Mula-mula pakai duit gaji. Duit gaji tu sebelum saya berhenti kerja, saya pakai dalam 2,000 lebih tu. Saya beli PC saja 2,000, and then saya pakai monitor biasa lah, 60Hz macam tu. Dalam 2,000 tu lah saya start. Dan saya berada dalam store bilik saya rasa. Untuk buat masa sekarang ni saya handle tim Red Sea Esport dekat 5 tahun dah. Tim ni tim PUBG lah. Sebelum ni saya dah buat macam-macam. PUBG, saya buat Valorant, saya buat CS, PUBG Mobile. And then terus jadi ke coaching PUBG Mobile. Dan kembali balik jadi seorang pro player PUBG PC. Main game saya PUBG PC lah. Kalau saya streaming PUBG PC. And then yang lain-lain tu kita random lah. Kalau member ajak main, kita main. Saya masuk dah lama lah. Saya start masuk tahun 2018. And then dapat terbagi 3 wakil Malaysia untuk pergi ke Thailand. Yang paling kalau ikutkan saya dah pergi 3 kali ke Thailand. Tapi yang paling saya tak boleh lupakan, kita orang champion untuk Malaysia punya series. Tahun 2020 saya dapat menang champion untuk Malaysia series PUBG PC. And then kita wakil untuk Malaysia kali ketiga ke Thailand. Kompetisi yang akan datang adalah PUBG Predator League Malaysia punya, untuk Malaysia punya region. Kita akan fight qualifying pada minggu depan 21 hari bulan sampai 23 untuk qualifying. And then kalau kita menang lepas qualifying tu, kita akan pergi Thailand, pergi ke Japan untuk wakil lah. 50,000 untuk total prize pool. And then yang menang mungkin adalah 11,000 selepas champion tak 11,000 USD. USD Untuk satu tim lah. Untuk satu tim akan bagi 4 lah. Kalau ada 5 player, 5 lah. Red Sea ni adalah satu company, satu orang kata satu CC lah. Sebenarnya nama Red Sea ni adalah CC, bahagian CC. And then saya ambil alih untuk jadi masuk ke dalam dunia e-sport. Dan buat tim gaming lah. Tim Red Sea ni tertubuh start daripada kawan saya, Adon. Abang Adon ni dia invite saya main tim dia. And then dari situ start tahun 2018 kita orang training lah, main PUBG kat situ, PUBG PC. Dan training sampai dah sekarang. Dalam sini saya yang manage untuk bahagian e-sport.
Kalau macam saya nak buat team Valorant, saya akan tanya bos saya dulu, dia nak buat ke. Kalau macam PUBG PC ni, saya yang monitor player, saya akan cari, saya akan tengok, and then saya akan bincang lah dengan teammate yang lama kan. So kalau dia orang berkenan, baru kita try out, and then dalam try out seminggu 2 minggu macam tu, kalau okey, kita akan terus masuk dalam team lah. Dia berbeza sikit. Kalau sebab organisasi kami ni, orang kata macam dulu ada. Macam dulu masa arwah kawan saya yang main sekali, dibayar gaji. Tapi dia berbeza lah. Macam kita orang ni, company tak besar, company tak masyhur, orang kata. Tak macam company-company sekarang ni, mahal, orang kata bayar gaji sampai 2-3 ribu pun ada. Tapi tu kepada mobile lah. Pada PC ni ada yang macam yang bayar macam Dota kan. Orang tu dah bayar mahal. Valorant pun ada. Team daripada Todak apa semua tu. Macam kami ni based on macam, kalau kita champion, kita get the money, bos tak ambil langsung duit tu, dia tak ada split, dia akan bagi player. Contoh kalau kita dapat 11,000, dia akan bagi je 11,000 tu, and then dia akan support lagi. Mungkin dia akan bagi dalam 2-3 ribu lagi. Kalau pergi luar, dia akan sponsor macam-macam lah. Dia akan bagi duit makan, dia akan bagi buat pasport, semua dia akan tanggung lah. So maknanya bos saya ni dia tolong lah, membantu gak budak-budak yang nak main game. Kebaikan dia macam, kalau saya tak main game, tak main dah, orang kata main game ni dia tengok gak pada macam orang dulu dia, kalau kita cakap pasal main game je, dia orang tak suka. Sebab dia tak nampak apa benda, apa faedah kita main game ni. Tak macam sekarang ni, kita main game, kita boleh buat income. Kita boleh buat macam-macam. Kalau main game, kalau macam saya memang fokus pada tournament. Saya tak main game saja, saya nak masuk tournament. Saya nak masuk tournament, saya nak cabar diri saya main untuk tournament. Keburukan gaming ni, kalau kita tak jaga lah, macam kita always main game je 24 jam kan, tak berhenti, tak ada sukan, tak ada apa aktiviti yang kena buat. Sepatutnya benda ni saya selalu terapkan pada tim saya juga. Pergi jogging, bagi berpeluh lah badan. Keburukan dia, mungkin saya pernah rasa, saya training 12 jam sehari, main, saya punya buntut bawah paras pinggang saya sampai ke kaki ni boleh rasa sakit lah. Kata keburukan dia. Lagi satu, mata kena jaga, makan penting, minum kena jagalah semua benda tu. Kalau tak, nanti keburukan dia agak boleh memudaratkan diri lah senang kita. Family pun kena spend time. Saya pun Sabtu Ahad saya start stream, saya dengan family. Dia macam mana saya nak cakap, kalau nak dapat gaji yang baru mula nak masuk ni, dia agak susah sikit lah. Tengok pada kita punya fans apa semua kan. Macam sekarang kalau kita tengok platform-platform yang dah ada gift kan, macam Facebook, TikTok, semua kalau stream, orang akan bagi gift apa semua kan. Untuk yang baru ni, untuk sustain benda tu sebenarnya nak tunggu orang bagi apa semua tu agak susah lah sebenarnya kan. Nak tunggu. Kalau dah kahwin susah. Kalau bujang tu mungkin okey lah kot, duduk dengan family kan. Kalau yang dah kahwin ni, bagi saya susah lah. Kalau dia dah kahwin, dia nak tiba-tiba nak jadi streamer, agak susah lah. Kalau sekarang ni lah untuk saya, kalau ikut anggaran sebulan benda ni tu lah, nak cakap pun susah. Tak cakap kalau dulu yes, orang kata boleh lah dapat banyak masa partner. Kita ada partner dengan tu, dengan Facebook, dengan ni ke apa. Kalau kita nak fokus untuk streaming saja, agak susah lah untuk kita sustain. Saya pun ada buat review kadang, lepas tu JC, kalau kita buat jual JC kan, daripada situ. Kalau kebanyakan kalau kita streaming, ada yang orang suruh streaming dia punya barang kan, buat pun streaming game dia ke, dia akan bagi kita. Kalau untuk dapat, dia tengok kadang boleh dapat atas, kadang boleh dapat bawah. Nak bagi price yang betul tu susah sikit lah. Sebab kita dah, kalau kontrak dulu yes, kalau kita berkontrak yes, kalau untuk yang tak berkontrak sekarang susah sikit lah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Kalau berkontrak dengan ni dulu, masa zaman-zaman saya dulu, USD lah saya boleh cakap. Saya boleh cakap USD lah. Nak cakap average takut LHDN cari ni. Sekarang dah tak cari dah. Kalau nak cakap tu dalam belas lah. Itu yang berkontrak. Yang tak berkontrak tu saya tak pasti lah. Saya tak tahulah. Macam saya kalau tak berkontrak sekarang ni, nak sustain tu agak susah. Kadang-kadang 2-3 bulan tu baru dapat
tu lah, susah sikit lah. Ada tu ada dengan HDN. Yelah, bila kita dah tahu lah, kalau HDN dah cari tu maknanya kita ada pegang duit yang banyak lah. Maknanya kita dapat dari sumber-sumber tu. Dan diorang panggil kita, interview kita, tanya apa-apa, diorang akan biasalah, diorang nak korek rahsia apa semua. Dalam bidang ni boleh buat duit. Sama lah macam artis kat kan, diorang pun dapat kat. Diorang kadang-kadang ada yang banyak, ada yang sikit kan. Kalau yang dah sustain sampai setahun tu dah sedap, kita kena bayar lah juga cukai tu kan. Saya rasa saya spend banyak dekat saya punya PC sahaja. CPU lah kita panggil PC tu kan. Kalau panggil CPU kan orang ingat yang kecil tu. PC saja saya dulu masa start tahun 2018 saya buat dulu hampir 11,500 saya habis. So sekarang ni upgrade lagi, upgrade. Saya rasa dalam 20,000 tu saja dekat PC sajalah. 20,000 lebih lah, lebih kurang macam tu kan. But, tu tak termasuk yang lain lah. Mungkin yang lain tu tak banyak lah. Banyakkannya saya dapat sponsor. Monitor saya dapat sponsor, keyboard, mouse. Macam keyboard, mouse tu saya akan dapat lah sponsor. Cuma kalau kita nak pakai kita punya sedap, kita akan belilah sendiri. Itulah. Banyakkannya ada yang dapat sponsor lah. Kursi pun dapat sponsor. Nasihat dan tips untuk streamer yang baru lah, sabar orang kata. Benda ni kita kena sabar. And then kalau nak buat tu, buat betul-betul. Jangan main-main. Kalau dalam sebulan, 2 bulan tu rasa macam tak boleh lagi, teruskan lagi. Kalau boleh tu sabarlah. Kunci dia adalah sabar untuk jadi streamer ni. Bajet untuk PC ni, untuk buat streaming ni, bajet minimum dia dalam 3,000 ke 4,000 tu dah okey lah. Streaming untuk PC dengan phone sama je lah dia punya harga. Mungkin phone, bagi saya phone lagi memerlukan kos yang banyak lah untuk jadi streaming ni.